Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Nabila binti Mak Ruslan. Nama majlis saya 2023686778. Assalamualaikum, nama saya Nur Anisa Lisa binti Kamizi 2023686672. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ashikin binti Selamat dan nombor matrik saya ialah 2023874086. Saya Laila Mardias Sabila binti Ashraf dan nombor matrik saya 2023898394. Assalamualaikum, nama saya Farah Zulaika binti Nizam, nombor matrik 2023606958. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Safia binti Jafri, nombor matrik 2023898148. Saya akan menerangkan berkenaan pengenalan berkaitan ancaman pemikiran liberal terhadap pembangunan peradaban Islam di Malaysia. Baiklah, persoalan-persoalan berkaitan dengan aliran pemikiran telah menjadi satu ancaman sejak zaman awal Islam lagi. Umat Islam seringkali berhadapan dengan isu yang cuba untuk merosakkan kesucian dan kemuliaan Islam dengan kemunculan aliran pemikiran yang melampau seperti Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya. Kemunculan fahaman pemikiran baru berteraskan liberalisme, sekularisme, rasionalisme dan sebagainya telah mewujudkan ancaman kepada masyarakat Islam di rantau ini. Pemikiran Islam liberal selalunya merupakan satu bentuk pemikiran yang menjunjung prinsip kebebasan dan keterbukaan dalam semua aspek kehidupan. Masalah kefahaman ini dikaitkan lagi dengan Islam dan pemikiran liberal yang sebenarnya disebut sebagai serangan terhadap pemikiran dan budaya. Imam Al-Ghazali juga telah menekankan bahawa seorang ilmuwan perlu memahami sebuah konteks atau hakikat yang ingin dibahaskan sebelum ia layak untuk menerima atau mengkritiknya. Katanya lagi, seseorang yang cuba untuk mengkritik tanpa memahami sesuatu konteks umpama orang yang memanah dengan mata tertutup. Oleh hal yang demikian, ianya akan lebih bermakna jika seseorang itu terlebih dahulu mengkaji konteks yang ingin disampaikan sebelum menyebarkan kepada orang lain. Bagi latar belakang kajian pula, seperti yang dituntut dalam Islam, Al-Quran dan Hadis merupakan sumber dan pegangan utama dalam kehidupan. Semua sistem dan peraturan yang dibentuk dalam undang-undang syariah adalah berdasarkan kepada dua rujukan ini. Namun, segelintir golongan liberal baru-baru ini mula mempersoalkan dan mencabar ketepatan tafsiran Al-Quran yang dibangunkan oleh ulama Islam dahulu. Penyelewengan yang disebarkan oleh kumpulan liberal ini menyebabkan gerakan dan idea yang mereka anjurkan telah diharamkan. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-74 yang bersidang pada 25 dan 27 Julai 2006 telah menetapkan fahaman liberal kumpulan adalah menyeleweng dalam semua aspek. Permasalahan yang berkaitan dengan mazhab telah menjadi ancaman sejak pengasasnya Islam dan melalui kemunculan mazhab ekstrim seperti Mu'tazilah, Jabariyah, umat Islam sering menghadapi masalah yang cuba menggugat kesucian Islam. Ancaman terhadap ideologi yang menjadi kebimbangan umat Islam ketika ini boleh menyesatkan mereka dan menggugat akidah mereka. Pada zaman globalisasi ini, ancaman pemikiran liberal ini berhubung kait rapat dengan agama dan peredaran zaman sehingga melanggar batas-batas syariat Islam itu sendiri. Pemikiran Islam liberal selalunya merupakan satu bentuk pemikiran yang menjunjung prinsip kebebasan dan keterbukaan dalam semua aspek kehidupan sekaligus menyebabkan ianya melampaui batas undang-undang dan syariah yang ditetapkan dalam Islam itu sendiri. Dalam bentuk pemikiran baharu, segelintir golongan liberal ini didapati masih konsisten dengan konsep yang mereka yakini. Oleh hal yang demikian, umat Islam perlu memahami aliran pemikiran baharu khususnya yang berlandaskan Islam dan merangkumi konteks yang lebih besar. Seterusnya, terdapat beberapa kepercayaan yang menjadi antitesis yang membawa maksud penentangan kepada agama. Secara umumnya, terdapat 5 lapisan liberalisme. Pertama, teori tentang kuasa politik terhad yang ditujukan untuk memelihara hak-hak individu. Kedua, teori tentang hubungan ekonomi yang menekankan pasaran bebas. Seterusnya, teori yang melibatkan pembangunan manusia yang ditegaskan untuk setiap individu agar mampu memajukan potensi-potensi yang ada pada dirinya selama tidak mencederakan orang lain. Tambahan lagi,
teori tentang kesaling bergantungan dan negara berkebajikan yang penting bagi individu mencapai kebebasan dan kemajuan. Akhir sekali, teori tentang kepelbagaian gaya hidup, kepercayaan yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang toleran. Berdasarkan penggunaan yang berkait dengan kata liberal, ianya amat penting untuk diketahui bahawa perkataan liberal sering merujuk kepada konteks yang berbeza. Liberalisme kadang-kala membawa maksud keterbukaan. Liberal yang membawa maksud terbuka dan kata lawannya adalah konservatif yang membawa maksud tertutup. Sekaligus tidak membawa kepada perubahan, kemajuan dan kepelbagaian. Dalam erti lain, sesiapa sahaja yang berhak untuk menggunakan perkataan liberal ini yang membawa maksud terbuka walaupun seseorang itu berfahaman fasis, konservatif atau komunis. Terdapat beberapa objektif kajian yang dibangkitkan oleh penulis. Yang pertama, penulis ingin mengkaji ancaman pemikiran liberal terhadap pembangunan peradaban Islam di Malaysia melalui analisis isu-isu berkaitan penafsiran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, penulis juga bertujuan untuk menilai kaedah pemahaman moden dan klasik dalam menentukan ketepatan makna berdasarkan pendekatan kajian yang telah dibangunkan oleh Sarjana Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis. Seterusnya, saya akan ulaskan tentang isu berkaitan dengan pemahaman liberal terhadap peradaban Islam. Pertama sekali, isu berhubungan dengan sesama jantina. Ada negara yang menjadikan perbuatan ini sebagai jenayah jika ia dilakukan dengan secara terbuka. Terdapat banyak usaha dalam menangani isu ini, terutama program-program yang bertemakan kesedaran pada orang ramai. Namun, golongan ini bertindak agresif mengatakan perbuatan mereka itu sebagai satu kebebasan kepada individu. Selain itu, Islam sangat melarang gaya hidup homoseksual kerana ia dilarang keras di dalam Al-Quran dan hadis. Isu kedua ialah isu berkaitan tentang hak kebebasan bersuara. Hak kebebasan bersuara tidak boleh digunakan sebagai hak untuk menyebarkan kesesatan kerana sesuatu yang sesat dan haram adalah perkara batil. Dan seterusnya, mereka mungkin berpendapat bahawa Islam mempunyai nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi dan kebebasan individu. Seterusnya, isu terakhir yang saya ingin ulaskan ialah isu berkenaan budaya hedonism. Budaya hedonistik ialah orientasi budaya atau gaya hidup yang menekankan pencarian keseronokan, kebahagiaan, keseronokan dan kepuasan peribadi sebagai keutamaan utama dalam kehidupan. Budaya ini cenderung untuk melihat keseronokan sensual, keseronokan fizikal dan kepuasan emosi sebagai nilai yang penting dan sering mengejar pencapaian keseronokan peribadi tanpa had. Ramai orang mungkin mempunyai pandangan yang berbeza tentang sama ada kebahagiaan dan keseronokan harus dikejar tanpa had atau dengan pertimbangan kesan sosial, etika dan tanggungjawab kepada orang lain dan masyarakat. Saya akan menjelaskan bahagian ulasan dan perbincangan. Pertama sekali, fahaman liberalism di Malaysia. Fahaman liberalism diperkenalkan oleh penjajah barat dan ini menjelaskan bagaimana fahaman liberalism berkembang dalam kalangan rakyat Malaysia, lagi-lagi dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang mempunyai unsur-unsur falsafah liberalism. Terdapat banyak gerakan yang muncul seperti Badan Bukan Kerajaan, NGO atau pertubuhan-pertubuhan baru yang mendukung idea liberalism. Gerakan-gerakan ini membawa kepada ancaman pemikiran khususnya terhadap masyarakat Islam di Malaysia. Bagi mereka yang tergolong dalam Islam liberal, agama hendaklah disesuaikan kepada realiti semasa, sekalipun terpaksa menafikan hukum hakam dan peraturan agama yang telah sabit dengan nas dan syarak secara putus. Dalam konteks pembangunan peradaban Islam di Malaysia, pemikiran liberal merujuk kepada suatu kerangka pemikiran baharu yang menafikan autoriti agama dan menekankan kebebasan individu untuk berijtihad. Golongan liberal ini membebaskan diri mereka dari fahaman sarjana silam dan mengeluarkan ijtihad sendiri dalam memahami Al-Quran. Maka, pemikiran liberal ini dianggap sebagai ancaman terhadap kerangka berfikir rakyat Malaysia tentang isu-isu berkaitan Islam dan memerlukan tindakan yang serius oleh pihak berautoriti khususnya dalam perkara yang melibatkan al-ehwal agama Islam. Seterusnya, perkembangan dan penyebaran fahaman liberalism pula boleh membawa kepada ancaman akidah khususnya dalam kalangan umat Islam. Penyebaran maklumat melalui perkembangan teknologi adalah salah satu perkara yang baik, tetapi boleh timbulnya masalah
Apabila terlalu banyak maklumat tentang Islam di media massa, kini menyebabkan tidak semua maklumat termasuk maklumat tentang ilmu Islam ditapis. Ini boleh menjejaskan pemikiran masyarakat Islam di Malaysia dan memudahkan pemikiran liberal menular di Malaysia. Lagi-lagi isu terkini seperti penafsiran Al-Quran. Kadang-kadang manusia perlu mencari cara baru untuk memahami Al-Quran supaya dapat membantu masalah baru. Tetapi, mereka juga perlu berhati-hati supaya tidak mengubah makna Al-Quran tanpa sebarang peraturan atau batasan. Lebih-lebih lagi mengenai perkara yang pasti di sisi undang-undang. Beberapa bahagian dalam Al-Quran seperti kepercayaan dan undang-undang tidak perlu diubah kerana ia berdasarkan apa yang telah diperkatakan. Tetapi bahagian lain seperti cerita atau pengajaran tentang Allah semula jadi boleh difahami dengan cara baru. Ulasan dan perbincangan yang seterusnya merupakan pencambahan pelbagai fahaman yang bertentangan. Isi yang pertama adalah matlamat Barat untuk menghancurkan akidah dan pemikiran umat Islam. Agenda ini telah bermula sejak dahulu lagi dan kini semakin digalakkan dan dirancang oleh mereka untuk menyesatkan lagi akidah. Seterusnya merupakan negara-negara Barat cuba menggunakan peluang ini sebaik mungkin untuk menyebarkan fahaman liberal mereka ke seluruh dunia, khususnya di dunia Islam, untuk memecah belahkan umat Islam, untuk melakukan perkara-perkara yang tidak disukai Allah. Isi yang terakhir untuk pencambahan pelbagai fahaman yang bertentangan merupakan pihak Barat membangunkan plan strategik yang mengandungi pelbagai aspek untuk menyokong agenda, contohnya pembiayaan, latihan, sumbangan, idea dan buah fikiran, promosi media dan sebagainya. Pendekatan dan pelaksanaan yang dilakukan merupakan suatu proses komunikasi bertujuan yang telah digunakan oleh organisasi untuk mencapai matlamat dan sasaran dalam pelbagai konteks. Isi yang seterusnya adalah kajian semasa berkaitan dengan liberal di Malaysia. Isi yang pertama adalah matlamat orang Barat untuk menjadikan Malaysia sebuah negara sekular yang berteraskan demokrasi, liberal dan tidak terikat secara langsung dengan peranan Islam. Ideologi yang sekian lama telah menjadi pilihan mereka yang menganggap mencampur adukkan antara kehidupan dan agama akan mengucar-ngacirkan keadaan. Yang kedua adalah cubaan untuk memansuhkan mahkamah dan undang-undang syariah dengan mendakwa bahawa mereka melanggar perlembagaan persekutuan dan dengan membuat tuntutan lain seperti undang-undang syariah adalah tidak adil. Mereka memprotes perluasan bidang kuasa dan mencabar 4,444 penghakiman mahkamah sivil. Dan isi yang terakhir merupakan memperjuangkan kebebasan mutlak berfikir dan bersuara melalui laluan hak asasi manusia, termasuk isu-isu seperti seks bebas, LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender dan kesamaan gender, feminism, walaupun bertentangan dengan Islam. Hal ini disebabkan oleh mereka berpendapat hak asasi manusia mempunyai 4,444 status lebih tinggi atau lebih penting daripada Islam dalam perlembagaan persekutuan. Berdasarkan artikel Ancaman Pemikiran Liberal Pembangunan Peradaban Islam di Malaysia, iaitu analisis isu-isu berkaitan penafsiran Al-Quran oleh Dr. Ahmad Sanusi Azmi, refleksi melalui penulisan ini lebih menjurus kepada masyarakat yang terpengaruh dengan pemikiran liberal sehingga mereka berfikir dan mencorakkan budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam sebenar dengan mempertikaikan beberapa isu yang mereka tidak berpuas hati. Dalam artikel ini menjelaskan 4 isu yang dikemukakan oleh golongan liberal yang bersifat kualitatif, di mana analisis tekstual digunakan sebagai mekanisme utama dalam penerokaan makna teks. Antara isunya ialah yang pertama, cadangan menulis semula Al-Quran. Menurut mereka, Al-Quran berasal daripada Mesopotamia, bukan dari semenanjung tanah Arab. Dan mereka mendakwa terdapat perubahan struktur teks ayat Al-Quran sehingga menjejaskan makna asli dan surah Al-Kafirun. Yang kedua, penggunaan
Al-Quran untuk menghalalkan LGBT. Mereka menggunakan beberapa ayat Al-Quran untuk menyokong isu mereka, dan mereka telah mensalah tafsirkan kekeliruan ayat Al-Quran untuk golongan LGBT dan mendakwa para isteri Nabi menerima golongan maknyah kerana mereka tidak memahami konteks hadis dengan betul, sehingga terdapat banyak persoalan yang timbul. Isu ketiga iaitu pertikaian tentang ibadah korban. Menurut golongan mereka, Allah telah memerintahkan perkara yang tidak baik dan tidak bermoral kepada manusia, iaitu menyuruh untuk melakukan ibadah korban dan membunuh haiwan. Yang keempat, isu penafsiran semula ayat solat Jumaat. Ringkasan daripada isu ini, golongan tersebut dan salah seorang daripada golongan tersebut melancarkan kempen untuk mencadangkan solat Jumaat kepada hari Sabtu dan menerima pelbagai reaksi oleh masyarakat. Terusnya cadangan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Al-Quran. Menangani penekanan dalam kajian terhadap pengaruh falsafah liberal, terutama berkaitan dengan isu LGBT terhadap masyarakat Islam di Malaysia, dengan cara menganjurkan inisiatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Al-Quran. Strategi. Yang pertama, pendidikan agama yang berkualiti dengan menekankan keperluan untuk program pendidikan agama berkualiti. Seterusnya, penyebaran Islam oleh ulama berwibawa. Menekankan pentingnya menyebarkan Islam melalui ulama yang dihormati. Yang terakhir sekali, kegiatan keagamaan. Mempromosikan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan kesedaran tentang nilai-nilai Al-Quran. Yang kedua, memperkuat tafsir Al-Quran berlandaskan tafsir yang sahih. Menangani kebimbangan pengarang mengenai penyalahgunaan Al-Quran dalam perbincangan berkaitan dengan LGBT. Kepentingan menghindari penafsiran yang menyimpang, menekankan signifikasi bergantung pada tafsiran yang berakar dari sumber yang sahih. Yang kedua, pemahaman yang benar, menjelaskan bagaimana pendekatan ini memastikan pemahaman yang benar tentang makna dan kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir, mengembangkan pemikiran Islam yang sederhana dan inklusif, menangani penekanan dalam kajian terhadap potensi konflik dan perpecahan dalam kalangan masyarakat Islam. Signifikasi. Yang pertama, merangkul pelbagai pendapat. Menekankan pentingnya merangkul pelbagai pendapat dalam Islam. Kedua, menghindari konflik. Menekankan bagaimana pemikiran inklusif dapat mencegah konflik dan perpecahan. Dan yang terakhir, menguatkan keimanan. Mendiskusikan bagaimana pemahaman luas dalam Al-Quran dapat meningkatkan keimanan dalam kalangan umat Islam. Kesimpulannya, pandangan terhadap pemikiran liberal berbeza antara individu itu sendiri. Kerosakan pemikiran liberal juga mungkin bervariasi. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kritikan umum terhadap pemikiran liberal yang akan dinyatakan oleh beberapa individu dan kumpulan kelab. Tidak semua orang setuju dengan kritikan-kritikan itu nanti. Setengah orang mungkin melihat kelebihan dalam nilai-nilai liberal seperti penekanan pada hak asasi manusia, kesamaran dan kepelbagaian budaya. Walaupun kebebasan suara diberikan kepada rakyat tidak kira pada zaman pemerintahan apa sekalipun, pemimpin dan pihak bertanggungjawab perlu memastikan dan memenuhi kehendak rakyat dengan syarat tidak bercanggah dengan hukum. Pihak bertanggungjawab seperti Majlis Fatwa Kebangsaan hendaklah memandang serius dan tidak membiarkan kerosakan pemikiran ini berleluasa. Hal ini untuk mengelakkan generasi akan datang tidak keliru tentang agama Islam, malah meruntuhkan sistem perundangan dan akidah Islam.